أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi perjuangan kita di dalam kita menuntut ilmu. Selama 3 hari berturut-turut kita membicarakan rahsia dan kelebihan Al-Fatihah. Maka hari ini sampailah hari yang kemuncaknya, yang mana kita akan membuat penggolongan. Kita akan membuat kesimpulan bagaimana Al-Fatihah itu merupakan satu surah yang hebat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ingat, Al-Fatihah dikurniakan kepada Muhammad sahaja, tidak dikurniakan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran menyebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu itu adalah sebaik-baik ummah. Kita ni sebaik-baik ummah yang dikeluarkan di kalangan manusia. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa kita ada Al-Fatihah. Kita ada satu surah yang paling hebat dalam Al-Quranul Karim. Kita patut berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan beberapa kelebihan dengan kurniakan kepada kita Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan lagi bahawa Al-Quran ini kalamullah dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut qul la inijtama'atil insu wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, jika dikumpulkan jin dan manusia itu, jin kita ambil daripada asal kejadian dia, manusia kita ambil daripada asal kejadian Adam sehingga ke hari ini. Ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Andai kata mereka, dua makhluk yang bergabung ini, untuk membawa datang contoh seperti Al-Quran, satu surah seperti surah Al-Fatihah dan seumpamanya, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak bisa membawa datang seperti Al-Quran ini, walaupun satu surah seperti surah Al-Fatihah, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun berlaku kerjasama di antara jin dan manusia yang berbilion-bilion itu, pakar-pakar mereka berkumpul, nescaya mereka tidak boleh bawa datang seperti contoh Al-Quran ini, seperti contoh surah Al-Fatihah ini, walaupun kedua-duanya bekerjasama. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang mana tidak bisa ditiru, yang mana tidak bisa diikuti, dibuat, dicipta oleh orang lain, seperti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surah yang begitu hebat kepada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pernah berlaku dalam sejarah Islam bagaimana seorang manusia yang bernama Musailamatul Kazzab, dia menciplak, dia reka satu surah seperti surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Allah menceritakan surah Al-Fil, tentera Abraha, burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan apa yang aku buat pada tentera bergajah? Tarmihim bihijaratin min sijil. Aku ambil batu lalu dijatuhkan kepada tentera Abraha itu, maka tentera Abraha itu apabila terkena batu itu menjadi rangka seperti daun yang kekeringan. Jadi Musailamatul Kazzab kata, aku nak buat satu surah, aku nak cipta satu surah, nak menandingi surah Al-Fil ini. Lalu Musailamatul Kazzab pun buat satu surah
Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khartumun tawil, baginya belalai yang panjang. Walahu zailun qasir, dan baginya ekor yang pendek. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan apa yang Allah buat dan manusia buat? Manusia buat Musailamatul Kadzab tadi menceritakan pasal gajah. Belalai panjang, ekor pendek, badan besar, telinga besar, semua orang boleh mencerita. Tapi Al-Quran hebat lagi, dia menceritakan tentera Abraha itu nak musnahkan Kaabah, lalu dia ambil batu daripada neraka Jahannam, dihantar melalui tenteranya burung, dan Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan tentera bergajah itu bukan dengan perkara hebat pun, dengan batu-batu sahaja. Jadi sini nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu ubat, Al-Quran itu mukjizat. So kita kena ingat bahawa Al-Fatihah itu adalah merupakan seafdal surah di dalam Al-Quranul Karim. Dan kata ulama, siapa baca Fatihah, pahalanya lebih daripada surah-surah lain. Sebab Fatihah ini adalah selebih-lebih surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam kitab Jawahirul Quran, Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Jawahirul Quran ini, Al-Ghazali kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Sesungguhnya surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling utama. Yasin itu jantung ataupun hati Al-Quran. Ayat kursi itu adalah merupakan penghulu bagi segala ayat. Penghulu bagi segala ayat, ayat kursi, dan Qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Ingat, dalam kitab Jawahirul Quran, Imam Ghazali menyebut sedemikian. Kita terima panggilan yang pertama pada pagi ini. Hello. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zailan Suratin dari Batu Pahat. Ya Zainal, sila dengan persoalan anda. Okey, saya nak tanya, surah Al-Fatihah ini adalah antara penawar ataupun sifat untuk merawat berbagai penyakit. Betul. Saya nak Ustaz kongsikan bagaimana nak merawat penyakit seperti resdung. Mungkin Ustaz ada manfaat alam seperti buah delima ataupun mungkin ada lain-lain lagi yang boleh digunakan untuk rawatan ni. Dan saya mewakililah seluruh pendengar Malaysia yang mau sakit dari sedung ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 hari kita berbicara. Hari pertama saya dah sebutkan bahawa Al-Fatihah ini ubat berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Saya cerita dulu, nak cerita Fatihah ni ubat, saya cerita asal usul Fatihah ni jadi ubat. Baru saya cerita pasal resdung. Sebagaimana yang diceritakan sebelum ini, saya cerita lagi sekali lagi pada mereka yang terlepas rancangan ni hari yang pertama, bahawa dalam Islam ada sejarahnya menyatakan Fatihah itu ubat. Ringkas ceritanya, satu hari ketua kabilah disengat oleh kalajengking, dipatu ular, tiba-tiba kesakitan, menangis kesakitan, tidak ada ubat pada ketika itu di tengah-tengah padang pasir, lalulah ketua kabilah tadi mendapatkan perkhidmatan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila Abu Sa'id Al-Khudri pergi berjampi ketua kabilah tadi, lalu Abu Sa'id Al-Khudri bukanlah hebat, dia tak tahu nak baca apa, cuma dia ingat hanya Fatihah pada ketika itu. Lalu dia baca Fatihah pada ketua kabilah yang disengat jengking tadi. Maka penghulu yang kena sengat kala jengking itu hilang kesakitannya. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Sa'id, "Ya Abu Sa'id, madza taqra?" Abu Sa'id, bila pula mu jadi tok bomo ni? Dan mu baca apa pada orang ni? Lalu Abu Sa'id kata apa kepada Rasulullah, tuan-tuan? Abu Sa'id kata, "Ya Rasulullah, dia pergi panggil kita tengah malam. Aku pun tak ada siapa nak hantar wakil yang pandai membacakan Al-Quran ini sebagai ubat. Maka aku memberanikan diri pergi tempat ketua kabilah yang kena sengat kala jengking pada ketika itu. Lalu ya Rasulullah, aku hanya ingat Fatihah dan aku baca Al-Fatihah sahaja. Lalu aku sapu di tempat yang kena sengat itu. Tiba-tiba ketua kabilah tu hilang daripada jeritan dia. Tak menjerit lagi." Lalulah Rasulullah berkata kepada Abu Sa'id, "Atadri bi annaha ruqyah?" Mu tahu tak Abu Sa'id bahawa Fatihah ni jampi yang hebat? Lalu disahkan oleh Rasulullah. Fatihah ni, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah,
ubat bagi jasmani dan rohani. Ubat bagi jasmani dan rohani. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, bagaimana kita nak implikasikan Al-Fatihah itu dalam perubatan resdung. Dalam perubatan resdung. Yang pastinya kita boleh combine. Dia samping amalan-amalan yang kita boleh buat, yang paling hebat kita kena ingat, resdung ini penawarnya, kalau mengikut kepada pengubatan saya, yang kita belajar, berada pada air. Air yang paling hebat untuk resdung ni, dalam rawatan resdung ni adalah air kolah. Hari ni susah kita nak dapat kolah, tuan-tuan dan puan-puan. Di Kuala Lumpur ni nak cari kolah susah. Air kolah pula tak mau kolah paip, nak kolah celup. Pasal apa air kolah, Ustaz? Air lain banyak lagi. Air sungai Ustaz tak kata, air paip Ustaz tak kata. Air kolah adalah air yang mendengar azan 5 waktu sehari semalam. Air kolah adalah air hasil daripada orang ambil wuduk. Ambil wuduk ni di antaranya, anggota yang kena basuh adalah muka. Maka air itu sebenarnya penawar untuk resdung. Air itu penawar untuk resdung. Ambil air kolah tersebut, bukan saya suruh minum pun. Saya suruh basuh muka sahaja. Kita sedut masuk dalam hidung, sebagaimana disunatkan kita ambil air sembahyang sebelum basuh muka tu, sedut masuk air dalam hidung, dan air itulah yang akan menjadi ubat untuk resdung, dan kita baca Al-Fatihah. Baca lagu mana Ustaz? Baca bacaan biasa, cuma Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah ya Tuhanku, tempat yang aku sembah dan tempat aku mengadu. Mengadu apa? Ya Allah, aku ada resdung. Dengan kehebatan Fatihah, aku dengar Ustaz ceramah 3 hari ni, mudah-mudahan aku yakin Fatihah ni ubat. Fatihah akan menjadi ubat untuk anda, tuan-tuan dan puan-puan. Niat nasta'in tu, aku ada resdung. Ya Allah ya Tuhanku, tarik balik penyakit aku. Dengan kebesaran Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat mencuba. Al-Quran itu ubat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuh untuk penyakit manusia dan merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa Fatihah itu ubat. Penggunaannya kita boleh combine dengan air ke apa saja makhluk Allah ni, sebab Tuhan jadikan sesuatu atas muka bumi ni tidak sia-sia, ada ubatnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita masih lagi berbincang berkenaan dengan Al-Fatihah. Ulama mengatakan bahawa surah Al-Fatihah itu adalah seagung-agung surah, seutama-utama surah di dalam Al-Quran, maka pahala membacanya lebih besar daripada surah-surah yang lain. Satu hari tuan-tuan, 17 kali kita baca Fatihah. Sedarkah kita, tak sedarkah kita? Bila Ustaz saya baca Fatihah? Masa kita semayang? Tu semayang fardu. Kalau kita semayang sunat pula, banyak lagi Fatihah yang kita baca. Sebab la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah semayang siapa semayang tak baca Fatihah. Jadi kita akan bertemu lagi selepas ini dalam membincangkan rahsia dan kelebihan-kelebihan Al-Fatihah ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi dalam perbincangan Al-Fatihah itu ubat, Al-Fatihah itu hebat, Al-Fatihah itu mantap di dalam kita nak meyakinkan diri kita bahawa Fatihah ini satu surah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam semua kegunaan. Berbalik pada resdung tadi. Berbalik pada resdung tadi, kita kena ingat bahawa itu ikhtiar kita. Apabila manusia itu sakit, wajib ke atas dia itu ikhtiar. Bukan sunat, wajib cari ubat. Kalau tak cari ubat, dia sakit, duduk dalam kain selimut, demam sebagai contoh, haram hukum dia. Sebab apa? Sebab Tuhan menyebut dalam Quran, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Tidakkah tidak mencari ubat itu binasa? Tidakkah dengan tidak mencari ubat itu, kita akan sakit lebih lagi? Jadi tuan-tuan, resdung tadi, gunalah kaedah Fatihah dan air kolah tadi, dan jangan lupa, hospital pun kita kena pergi. Setengah orang tu dia taksub dengan makhluk halus. Dia demam, dia pegang kepala dia, aku panas. Mesti ada jin dalam tubuh aku ni. Sebab jin daripada api, so aku panas ni, ada jin dalam tubuh aku. Pergi cek hospital, temperature demam dia 42.
dia tak makan ubat apa pun, maka dia kena makan juga ubat pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni isu kita dalam negara kita sampai hari ni tak selesai-selesai lagi adalah MH370. Bukan saya nak berceramah tentang MH370, tapi saya nak tuan-tuan dan peka. Dalam TV hari ni, dalam satu hari berpuluh-puluh kali ulang Fatihah. Ingat tak tuan-tuan? Ulang baca Fatihah. Pasal apa baca Fatihah ni? Sebelum ni tak baca pun. Terganggu rancangan aku nak tengok. Sebagai contohlah. Jangan kita pandang sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dalam membicarakan Fatihah ini hebat, kata ulama Hasan Al-Basri mengatakan bahawa kepada sesiapa yang suka gemar membaca Fatihah, kalau dia tak boleh baca Fatihah pun dia dengar Fatihah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada segala kebelengguan masalah. Tidakkah kapal terbang jatuh itu satu masalah? Maka kita umat Islam ni nak berdoa yang paling hebat adalah Al-Fatihah tadi. Sebab tu kita duk baca Fatihah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan penemuan MH370 ini. Sampai hari ni tak jumpa-jumpa lagi. Tempoh kotak hitam pun dah nak berakhir dah. Berakhir dah pun. Jadi ke mana punca arah manusia itu untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan kita cari bomoh-bomoh, tuan-tuan. Dalam kesempatan kekalut MH370 ni, bomoh-bomoh pun kalut nak cari. Dengan MH370 ni kita boleh jadi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita cari tempat yang mengadu bukan pada tempatnya. Jangan kita cari tukang tilik, jangan kita cari tukang ramai. Saya hari-hari dihujani telefon, ustaz, di mana MH370 ni, di segitiga Bermuda ke? Di mana bunian sembunyi ke? Saya tak komplain apa-apa pun, tuan-tuan. Sebab saya tahu kita orang Islam menujum, meramal bukan kerja kita. Itu kerja-kerja orang jahiliah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutuskan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita di sini, bila saya mengkaji dalam kitab-kitab, bila saya mengkaji dalam buku-buku, saya dapati satu peristiwa menarik tentang Al-Fatihah ini. Dalam Books of Record Iblis. Ingat, dalam Books of Record Iblis, Iblis pun ada Books of Record yang dia catat. Dalam Books of Record Iblis, sejarah Iblis, 4 kali Iblis menangis dengan sekuat-kuatnya. Berapa kali, tuan-tuan? 4 kali Iblis menangis, berteriak dengan sekuat-kuatnya peristiwa yang berlaku 4 perkara ini. Yang pertama, ketika Iblis laknatullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menangis sungguh-sungguh, dia sakit. Yang kedua, Iblis menangis dengan sekuat-kuatnya ketika mana dia diturunkan ke bumi. Dia duduk kacau Adam dalam syurga, tiba-tiba Adam dinyahkan ke bumi, dengan dia pun kena ke bumi, maka dia menangis dengan sekuat-kuatnya. Yang ketiga, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Nak cerita betapa bencinya Iblis ni pada Rasulullah. Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu Iblis menangis dengan sekuat-kuatnya. Dan Iblis juga menangis, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Al-Fatihah diturunkan. So, dalam Books of Record Iblis, 4 peristiwa Iblis menangis dengan sekuat-kuatnya, antaranya dengan penurunan Fatihah. Dengan penurunan Fatihah ini, Iblis tidak mempunyai peluang dan ruang untuk mengganggu gugat manusia. Nak makan nasi, bismillah. Nak minum air, bismillah. Nak naik kereta, bismillah. Maka di mana lagi peluang Iblis untuk masuk dan bersama dalam anak Adam dalam setiap amalan itu, tuan-tuan. Ingat, 4 peristiwa ini. Kita terima panggilan seterusnya. Hello. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin bin Azizuddin. Muhammad Salahuddin. Okey, Salahuddin, sila soalan anda. Dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bolehkah saya ingin bertanyakan soalan? Boleh, silakan. Bolehkah air Fatihah dibuat mandian sedangkan airnya masuk ke dalam bilik air atau longkang? Sekian, terima kasih. Okey. Bolehkah air Fatihah dibuat mandi sedangkan air mandian itu masuk ke dalam tandas ataupun longkang? Itu soalan dia. Dalam perubatan Islam, maka dalam perubatan Islam, kita kena ingat bahawa minum dan mandi. Minum tak apalah.
Kalau kita nak cerita pasal bilik air dan longkang, air yang kita minum Fatihah tu pun akan masuk bilik air dan longkang. Yang pastinya kita masuk bilik air lepas minum tu. Dan dalam Islam, dalam perubatan Islam, diharuskan kita minum dan mandi. Tak ada masalah. Sebab apa air yang kita baca dalam baldi itu, dalam jug itu, sebenarnya itu adalah ruhul Quran kita tiup. Lainlah kalau kita bawa Al-Quran masuk tandas. Bawa Al-Quran tak dalam longkang, hukumnya haram. Tapi ini ruhul Quran. Al-Quran ini dah transfer dalam dada kita, dalam dada perawan, lalu ditiupkan ke dalam air, maka pada ketika itu tidak menjadi masalah. Cuma beberapa pendapat ulama mengatakan kalau kita nak mandi air Al-Quran ni, makruh kita mandi dalam bilik air. So kita mandilah dalam bukan bilik air. Tak ada masalah. Jadi itu hukum yang kita bincang pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam membicarakan Al-Fatihah ini, kemarin kita baru sebut 3 nama. Yang pertama, saya gulung sekali lagi, Al-Fatihah mempunyai, kata ulama, 3 pendapat ulama menyatakan Fatihah mempunyai 30 nama. Pendapat kedua menyatakan ada 22 nama. Pendapat ketiga menyatakan Fatihah itu ada 7 nama. Jadi saya ambil yang paling sikit. Kalau kita ambil yang 30, 4 hari bincang pun tak habis. Saya ambil yang paling sikit, iaitu 7. Sebab apa 7? Sebab Fatihah itu 7 ayat. Saya kata kemarin, yang pertama nama Al-Fatihah itu adalah Fatihah, pembukaan, perasmian. Nak masuk rumah orang, saya kata kemarin, ada pintu. So, kena ketuk pintu, buka. Maka nak buka pada satu surah ini adalah Al-Fatihah, yang maksudnya pembukaan. Yang kedua, Al-Fatihah juga nama dia Ummul Kitab, ibu bagi segala kitab. Ibu bagi segala kitab. Yang ketiga, nama Al-Fatihah ialah Alhamdu, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala memuji zatnya yang begitu hebat. Tidak ada tolak bandingnya. Jadi, nama Fatihah yang ketiga adalah puji-pujian. Nama Al-Fatihah yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, ialah Sab'ul Mathani. Tulis, sambung nota kita kemarin. Sab'ul Mathani. Apa Ustaz maksud Sab'ul Mathani? Sab'ul Mathani maksudnya 7 puji-pujian dalam Fatihah itu memuji Allah sebanyak 7 kali. Hebat tuan-tuan. Fatihah 7 ayat, maka 7 kali memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerima panggilan pada pagi ini. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Munira daripada Pekanan Johor. Ya, Hajah daripada Johor. Sila dengan persoalan anda. Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Daripada kecil sampai makcik sekarang, arwah ayah dia ajar kalau sakit kepala ke apa, baca Al-Fatihah. Tapi dia suruh tiupkan kepada telinga kanan dan telinga kiri dengan ubun-ubun. Apakah itu boleh? Okey. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hajah daripada Pekandanah Johor. Dulu ayah dia ajar dia Fatihah, okey, tidak ada keraguan padanya. Cuma dibaca pada ubun-ubun dan ditiup pada telinga. Boleh dah Ustaz, tak ada masalah. Itu kaedah yang tidak haram pun. Apa salahnya tiup pada ubun-ubun? Apa salahnya tiup pada telinga? Apa salahnya pegang di kepala? Apa salahnya pegang di telinga di sambil baca Fatihah? Itu perbuatan kita. Macam saya duk bagi ijazah pada tuan-tuan lah dalam TV. Letak tangan kat dada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan letak. Tak ada masalah. Itu perbuatan yang tidak ada khilaf. Cuma, kita kena ingat bahawa menyentuh tubuh badan ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah baca pada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas umur 6 tahun dah sembahyang Jumaat belakang Rasulullah. Apabila Rasulullah ke masjid nak pergi sembahyang Jumaat, antaranya Rasulullah orang yang paling awal sampai, tak ada manusia lain, orang dewasa lain berada di belakang Rasulullah kecuali Ibnu Abbas yang berumur 6 tahun pada ketika itu. Rasulullah kata, "Hei Ibnu Abbas, mu ni budak umur 6 tahun pun sembahyang Jumaat duduk belakang aku, mu yang awal sekali. Mari sini sekejap Ibnu Abbas. Aku nak baca sikit atas kepala mu."
Lalu tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sentuh atas kepala Ibnu Abbas. Rasulullah baca satu ayat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah baca dan tiup atas kepala Ibnu Abbas, tuan-tuan. Ibnu Abbas umur 6 tahun pada ketika itu. Apabila Ibnu Abbas umur 12 tahun, berkatnya doa Rasulullah baca sentuh atas kepala dia tadi, umur 12 tahun, Ibnu Abbas dah jadi qadi di Baghdad. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Ingat doa tadi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya ilmu agama dan anugerahkanlah kepadanya ilmu ta'wil. Cuba pada anak-anak kita, tuan-tuan. Bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Perbincangan kita semakin hangat. Perbincangan kita semakin sempit. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Anda menunggu sehingga hari yang ketiga, pastinya banyak catatan-catatan ilmu-ilmu yang anda dapat dengan Al-Fatihah ini. Tahniah. Kita dalam perbincangan Al-Fatihah, duk sebut nama Fatihah daripada hari pertama sampai hari ini baru 4. Ada 3 lagi. Duk kejar masa ni, sempat ke tak sempat ni. Saya kata Fatihah tadi yang keempat, Sab'ul Mathani, 7 puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, nama Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan, Ar-Ruqyah ataupun Asy-Syifa. Maksudnya, Fatihah itu jampi ataupun penyembuh. Kisahnya di mana? Yang saya cerita tadi, Abu Sa'id Al-Khudri, jampi penghulu yang kena sengat kala jengking sembuh. Maka, atadri bi annaha ruqyah. Rasulullah kata pada Abu Sa'id, mu tahu tak Abu Sa'id bahawa Fatihah itu adalah jampi. Fatihah itu adalah penyembuh. Jadi, kepada penonton di luar sana, jangan lupa, hari ini kita dah tahu ubat yang hebat, iaitu Fatihah yang kita duk baca 17 kali sehari itu. Maka apabila saya temui dalam kitab-kitab Fatihah ni ubat, jampi, maka saya temui dalam sejarah-sejarah ada 4 benda Fatihah ni boleh buat ubat. InsyaAllah kita akan bincang lepas ni. Kita terima panggilan dulu. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti dari Banting, Selangor. Ya, Puan Siti daripada Banting. Ya. Teruskan dengan soalan anda, Puan Siti. Soalan saya begini. Orang-orang yang bukan Islam, dia berubat dengan orang Islam lah, macam pergi berubat, perubatan Islam. Boleh ke kita bacakan Fatihah dan kalimah Al-Quran untuk orang yang bukan Islam? Okey. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu soalan yang bagus. Satu soalan yang bagus daripada Puan Siti Banting. Kita duk bincang fasa Fatihah. Kita duk bincang tentang kelebihan-kelebihan ayat Quran. Kita nak jampi untuk diri kita, orang lain. Dan orang lain tu, Ustaz, kalau orang bukan Islam mari nak berubat, nak jampi Fatihah, boleh tak? Maka ulama' mengatakan pada ketika itu harus kita baca. Tak ada masalah. Dengan harapan dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah Fatihah tu kalamullah? Tidakkah Fatihah itu mukjizat? Saya sendiri pun, tuan-tuan dan puan-puan, di klinik saya, ramai yang hadir, bukan saja daripada Malaysia, daripada Belgium, daripada Kanada. Datang ke klinik saya, orang bukan Islam pun. Jangan cerita di Malaysia lah, China, India tu sentiasa datang. Bahkan Tuhan bagi kesembuhan, tuan-tuan. Bila Tuhan bagi kesembuhan, dia tanya saya, Ustaz baca apa pada saya sampai saya sembuh boleh penyakit ni? Saya pergi hospital habis dah dalam dunia ni tak sembuh pun. Tiba-tiba mari klinik Ustaz, saya dah berubat habis beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu. Mari klinik Ustaz tak habis RM50 pun, saya boleh sembuh. Maka di situlah saya menceritakan kelebihan Al-Quranul Karim. Maka di sini kita dah masuk mesej dakwah. Dah masuk mesej dakwah. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kamu berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ni hikmah lah, berubat dengan Quran ni. Satu hikmah untuk menarik orang masuk ke dalam Islam. Yang mana kita ingin ingat, tuan-tuan, janji Allah, siapa yang boleh mengislamkan seseorang manusia itu,
daripada kegelapan, maka pahalanya bumi dan langit. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. So, jadikan Fatihah ini mesej dakwah kita. Bacalah ruqyah kepada sesiapa saja. Bahkan pada binatang pun kita boleh jampi kalau sakit. Tak ada masalah, kata ulama. Apatah lagi manusia yang sama dengan kita, tidak menjadi masalah. Kita baca dengan mesej dakwah. Mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mencuba. Perbincangan kita, nama-nama Fatihah. Saya nak perhabis juga. Baru yang kelima. Ar-Ruqyah jampi, Asy-Syifa penyembuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sahkan ketika mana atadri bi anna ruqyah, mu tahu dah Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Fatihah itu merupakan jampi dan ubat. Maka kita boleh berjampi dengan Fatihah. Dan saya cerita, saya kaji bahawa saya jumpa dalam kitab-kitab lama, Fatihah ni ada dalam riwayat menyatakan beberapa tempat kita boleh merawat Al-Fatihah ni. Yang pertama sekali, kepanawar kepada racun ataupun sengatan binatang berbisa. Dengan cara kita ambil segelas air dan sedikit garam, kita masukkan dalam bekas tersebut, bacalah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Dan diminum, insya-Allah akan ada kemujarabannya. Racun, bisa dan sebagainya, baca Fatihah, ambil garam, buh dalam air, minum. Ada dalam nas yang kita jumpa. Saya duk kaji. Yang kedua, berita baik juga untuk penonton di luar sana yang mempunyai sifat lupa. Dibuat oleh ulama-ulama yang muktabar, sifat lupa ini, antibiotik yang paling hebat adalah Fatihah. Dengan cara lagu mana? Tulis surah Fatihah pada pinggan putih. Ingat. Tulis surah Fatihah pada pinggan putih, yang mana tulis tu bukan dengan maka sebab dakwah tu racun. Tulis tu dengan za'faran. Tahu za'faran? Za'faran yang macam dakwah tu, yang warna merah tu, tulis surah Fatihah satu surah, dilarutkan ke dalam air, maka diminum air tersebut. Hasil larutan daripada Fatihah diharuskan dalam Islam. Tapi kalau kita tulis ayat Quran pada kertas, kita gulung-gulung buh dalam pil, telan, maka hukumnya adalah haram. Sebab Al-Quran bukan untuk ditelan. Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan isi kandungannya. Jelas pada mereka yang lupa. Dan kata ulama perubatan, nak tahu orang tu lupa dia kritikal ataupun tidak, masa sembahyang dia boleh lupa rakaat, maka orang ni tak lama lagi dia akan jadi nyanyuk. Sembahyang subuh 4 rakaat. Sembahyang isyak 3 rakaat. Dah hilang rakaat dah. Maka ingat, kamu kena buat step ni cepat-cepat. Dan untuk penyembuhan segala penyakit. Saya nak beri sinar baru kepada penonton yang menonton rancangan ini. Saya tahu ramai yang sakit ni. Kalau tak tunggu sampai 3 hari. Nak cari benda-benda lagu ni je. Betul tak? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, strok, buah pinggang, barah, resedung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik dan sebagainya, maka Fatihah sinar baru untuk anda. Buat bagaimana Rasulullah buat Al-Fatihah kepada cucunda beliau, Husin bin Ali, pada ketika itu sakit yang mana dibelenggu. Sakit itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Rasulullah nak buat apa kecuali Rasulullah baca Fatihah. Cara ini saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah ambil sebekas air lalu dibaca 40 kali Fatihah. Niat tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita minum air tersebut, boleh menyembuhkan segala penyakit jasmani dan rohani. Sebab itu ada dalam nas Rasulullah yang buat. Tak ada masalah. Ustaz, minum tak sembuh pun, ingat dapat pahala. Tak rugi orang Islam ni tuan-tuan. Baca ayat Quran berbuih mulut-mulut pun, makin kuat sakit, makin cepat malaikat dia tulis pahala untuk dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, untuk menyembuhkan penyakit mata. Rupa-rupanya Fatihah ni adalah ubat yang hebat untuk orang yang penyakit mata, rabun. Kencing manis apabila naik ke mata, dia jadi rabun mata. Kencing manis apabila dia pergi ke jari kulit kita jadi kebas. Jadi ubat yang paling hebat untuk mata ni, kata ulama, saya duk kaji dalam kitab-kitab perubatan, baca surah Fatihah selepas solat subuh 40 kali. Ingat, 40 kali baca Fatihah selepas solat subuh. Sudah baca 40 kali tu, ambil tangan kita, ibu tangan ni, ibu jari ni, letak pada lidah,
basahkan kuku kita dengan air liur, lalu disapu pada mata. Faham? Pegang dua macam ni, letak di hujung lidah kuku ni, disapu pada mata. Dengan niat, aku baca seafdal-afdal surah tadi, surah Fatihah. Dengan surah Fatihah ni boleh mencerahkan mata aku. Ini ada dalam nas-nas ulama' yang buat. Sebab tu kita tengok ulama' dulu, umur 7-80 tahun pun tak pakai spek pun. Sebab apa? Inilah amalan mereka. Kerana antibiotik daripada Allah mengatasi antibiotik makhluk. Sebab dia adalah pencipta. Yang kelima, nama Fatihah. Sebab tu jadi lambat tu banyak huraian-huraian. Dan yang keenam, nama Al-Fatihah ialah Al-Kanzu. Apa dia Al-Kanzu, Ustaz? Perbendaharaan. Nak cerita betapa hebatnya surah Fatihah ni mengumpulkan perbendaharaan yang terlalu berharga dalam surah Al-Fatihah itu. Kita terima panggilan pula. Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azura binti Awang. Ya, Zura, daripada mana? Dari Mengabang Telipuk, Kuala Terengganu. Mengabang Telipuk, orang Terengganu. Ya. Silakan. Saya nak tanya, pernah ada ustaz memberitahu membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali, 77 kali daripada beras untuk diberi makan pada suami dan anak dia, hati lembut lah. Hati lembut. Okay. Apa pendapat ustaz kalau kita baca hanya 40 kali saja? Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi selepas ini. Tunggu jawapan saya. Jangan ke mana-mana dalam ilmu pengasih dalam Al-Fatihah, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya daripada tadi duk pegang pen tu. InsyaAllah. Saya akan bagi pencerahan berkenaan dengan baca Fatihah 77 kali ke 40 kali ke pada beras diberi makan pada suami anak-anak untuk memupuk kasih sayang mereka. Hukumnya harus. Jangan kita persoalkan pasal kuantiti. Apa guna baca 77 kali Fatihah dalam masa 3 minit? Lebih baik kita baca Fatihah sekali dalam masa 3 minit yang penuh khusyuk dan tawaduk, yang dihayati dengan makna dan pentafsirannya. Itu yang kita nak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, memang Al-Fatihah itu boleh jadi pengasih. Pengasih yang paling hebat adalah pengasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita nak. Allah redha kita, kita redha Allah. Allah redha kita, yang pastinya Allah kasih kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang hening bening, tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Tuhan redai kamu, kamu redai Allah. So, baca Fatihah yang pertama, kita nak pengasih daripada Allah. Tu kena niat kita. Bukan nak pengasih daripada seseorang. Yang kedua, baca Al-Fatihah tadi, kita nak suruh ahli keluarga kita kasih mengasihi di antara satu sama lain. Bukan bersengketa. Bukan kita berbalah-balah. Saya nak pesan kepada penonton di luar sana. Kita ni nak balah, cari adik-beradik. Tak cari orang luar. Tu jadi masalah. So, kita adik-beradik ni kena bersatu. So, bersatulah dengan Fatihah. Nak buat pada beras, buatlah pada apa. Biskut pun tak apa, tak ada masalah. Pada susu pun tak apa. Yang penting ruhul Quran itu kita masukkan dalam makanan. Kita makan, maka hukumnya harus. Semua orang boleh baca Fatihah, tapi nak baca Fatihah untuk mendapat pengasih lagu mana? Ni kena belajar. 3 hari kita berkampung di studio TV9 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kru-kru yang bekerja di sebalik tabir ni. Pukul 5 pagi sampai dah duduk setting studio. Ni kerja yang mulia. So, bagaimana nak guna Al-Fatihah ini? Maka tuan-tuan baca Fatihah. Kita niat tempat Ar-Rahmanir Rahim. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi mengasihani. Itu sifat Allah. Kasihnya Allah pada hamba-hamba dia. Maka kita gunakan perkataan ini. Kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan baca Fatihah ini aku dikasihi ramai. InsyaAllah tuan-tuan, Fatihah itu mukjizat, Fatihah itu hebat, maka kita boleh guna kaedah itu, tidak menjadi masalah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
ada satu lagi nama Fatihah. Kok mana pun saya kena selesai juga. Tolong jangan call saya lagi nak terhabis ni. Bila tuan-tuan kau akan lari setting saya. Duk ceramah sedap-sedap, tiba-tiba kat dengan soalan. Ada satu lagi nama Fatihah yang ke-6, iaitulah Al-Kanzu saya cerita tadi. Sebab apa maksud perbendaharaan? Kerana dalam Fatihah itu mengumpulkan. Dalam Al-Fatihah itu menyatukan khazanah-khazanah ayat Quran. Khazanah-khazanah ayat Quran ni, barang-barang berharga dalam Quran 30 juzuk tu, 114 surah itu disimpulkan dalam Al-Fatihah. Jadi, sebab tu dia dikatakan sebagai Al-Kanzu, perbendaharaan. Yang ketujuh, nama Al-Fatihah ialah Al-Azim, keagungan, kehebatan. Sebab surah Fatihah adalah surah yang paling agung. Dalam banyak-banyak surah tu, surah yang paling hebat dan paling agung adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana disebut Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, Al-Fatihah itu adalah surah yang utama. Ayat kursi itu adalah sepenghulu bagi segala surah. Yasin itu hati Al-Quran. Baca Fatihah itu, baca Qul Huwallah itu, sekali baca 1/3 Al-Quran. Betul lah kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang nak tidur pada waktu malam, dia datang ke katilnya nak tidur, dia baca sekali Fatihah, dia sudah baca 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali Fatihah, 2/3 Al-Quran. 3 kali Fatihah, 3/3 Al-Quran. Belum tidur, kita dah boleh khatam Al-Quranul Karim. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW kerana diberi shortcut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang 1 malam, 1 saat, 1 rakaat, 1 minit menyamai 1000 bulan. Bila tuan-tuan Lailatul Qadar? Tak ada pada umat lain, ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 3 hari kita berbincang tentang surah Al-Fatihah. Kalau bagi seminggu pun tak habis kita nak bincang Fatihah ni. So, ucap tahniahlah kepada TV9 yang highlight tajuk ni, kerana manusia Islam 17 kali sehari baca Fatihah tak tahu kehebatan Fatihah. Cuma dia tahu baca dalam sembahyang apa kehebatan. Selama 3 hari ini tuan-tuan, kita boleh tahu hebatnya Fatihah. Saya bawa ayat Quran, saya bawa hadis-hadis, saya bawa riwayat, saya bawa pendapat ulama, duk bincang dalam konteks Al-Fatihah selama 3 hari ini, maka mutiara itu tuan-tuan dan puan-puan dapat. Gunakan Fatihah dalam kehidupan anda. Paling kurang pun Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebahagian daripada Al-Fatihah. Tadi kita bincang, ada 4 perkara Iblis menangis. Iblis dalam Books of Record dia 4 peristiwa dia menangis. Yang keempatnya adalah ketika mana Fatihah diturunkan. Dia kata apa? Qala ya wailata usimat minni. Hei celaka. Iblis kata ke kita celaka. Sebab turunnya Fatihah membaca bismillah tu terlepas daripada segala. Aku nak godomu ke, nak makan bersamamu ke, nak naik kereta bersamamu ke, aku tak boleh ikutmu dah. Sebab membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kulli syai'in zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Barang siapa yang memulakan perbuatan dia tidak baca bismillah, maka terputus keberkatan dia. Untuk berkat, baca bismillah. Untuk berkat, baca Fatihah. Berkat ni satu benda yang tak boleh beli, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak mana pun duit kita, kaya manakah kita, tinggi mana pangkat kita, berkat ni satu benda yang kita tak boleh beli. Yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada sesiapa saja yang dia nak. Ingat, saya duk gulung Fatihah ni. Saya kata tadi, Fatihah itu boleh diubati dalam 4 keadaan. Yang saya jumpa dalam riwayat lah. Yang ulama-ulama mutabar terkini ni banyak pendapat tentang Fatihah. Tapi yang disebut dalam riwayatnya 4 perkara ni. Antaranya untuk ubat mata. Ingat, mata ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak rasa pentingnya mata setelah kita hilang penglihatan. Allah bahaganya aku masa nampak dulu, bukan nak baca Quran pun. Ni ingat. Dan mata ni dia seronok kalau kita baca ayat-ayat Allah. Sebab itulah orang tua-tua dulu baca Quran kecil pun tak baca spek, tak pakai spek. Sebab apa? Sebab ayat Quran jaga mata dia, panca indera dia. Sebab ayat Quran, panca indera kita happy dengan kita kalau kita memanfaatkannya ke jalan Allah. Baca Quran tidakkah ke jalan Allah? Itu pesanan-pesanan saya.
Kepada pesakit di luar sana, pesanan saya juga, jangan gundah gulana. Anda mempunyai antibiotik yang hebat. Yang kita berbincang 3 hari berturut-turut ni ialah rahsia Fatihah. Baca Fatihah banyak-banyak. InsyaAllah penyakit kita sembuh. Dengan syarat, yakin dengan syarat kita baca Fatihah tu bukan nak sembuh penyakit, dengan niat nak pahala Allah. Apabila turun pahala Allah, maka turunlah keberkatan. Apabila banyak sangat keberkatan, maka penyakit akan terbang pergi. Itu yang kita nak. Jadi kepada sidang penonton di luar sana, banyak ayat-ayat saya berikan, tips Fatihah mungkin ketinggalan. Mungkin ketinggalan, tak sempat nak baca Fatihah. Ayat mana Ustaz Rasulullah baca atas kepala Ibnu Abbas tadi, maka saya keluarkan tajuk kita pada hari ini, satu buku yang bertajuk Rahsia Surah Al-Fatihah, Keajaiban dan Khasiatnya. Buku ini boleh dapat di pasaran. Di samping buku Aku Sakit Dia Penyembuh. Buku inilah orang duk cari. Yang mana insya-Allah esok lusa akan masuk pasaran. Tuan-tuan boleh dapatkannya. Bukan saya nak menegar tuan-tuan dan puan-puan. Ayat-ayat banyak tertinggal. Duk masuk mesej saya, Ustaz, ayat mana. Kita dalam TV masanya terhad. So, carilah mutiara ilmu, iaitu buku-buku perubatan. InsyaAllah kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menyembuhkan penyakit kita yang kita alami sekian lama. Jadi, sidang penonton sekalian, Alhamdulillah, saya ucap tahniah. 3 hari tuan-tuan tunggu tak ke mana-mana depan TV. Dan marilah sama-sama kita akhiri. Kita tangguhkan majlis ilmu kita ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya wad din. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis ilmu kami selama 3 hari ini majlis yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jangan sekali Engkau jadikan majlis ilmu kami ini majlis yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Fatihah itu sesuatu yang hebat dalam kehidupan kami. Jadikan Al-Fatihah itu kepada penyembuh kepada penyakit kami, ya Allah. Jadikan Al-Fatihah itu pemanggil rezeki kami dan memupuk ukhuwah kasih sayang di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah permulaan hari ini bagi kami kebaikan, pertengahan hari ini bagi kami kebajikan, dan akhir hari ini bagi kami keredaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada warga Johor Bahru, warga Johor, jangan lupa bersama saya rawatan secara percuma bersebelahan Masjid Jami' Bandar Baruda pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.